Budaya takfiri punca cubaan bunuh pemimpin. Ingat lagi tak sebuah sajak yang dibaca ketika selingan Majlis Muktamar Pemuda PAS Malaysia ke-60 pada 19 Jun 2019 yang lalu? Pada tahun 2015, Allah menapis darah-darah munafik, parasit tetap parasit, menggadai agama demi kuasa bernegara. Demikian antara lain bunyi sajak yang dideklamasikan oleh Meriko Aceng Abdullah ketika itu. Itulah antara manifestasi budaya takfiri yang tersebar dalam parti yang kononnya bergerak atas nama Islam dan perpaduan ummah. Kini rakyat digemparkan dengan pendedahan cawangan khas counter-terrorism E8 Bukit Aman bahawa seorang lelaki mengaku merancang untuk melakukan serangan ke atas beberapa pemimpin utama kerajaan Pakatan Harapan. Penolong pengarang E8 Azman Omar berkata lelaki terbabit ditangkap pada Januari 2020 dan mengaku bercadang mahu menyerang Tun Dr. Mahathir Mohamad, Lim Guan Eng, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Tan Sri Tommy Thomas. Pemimpin amanah begitu bersungguh-sungguh mempromosikan rahmatan lil alamin bagi mewujudkan sebuah negara rahmah. Namun inilah balasannya daripada golongan ekstremis yang begitu gigih mempromosikan budaya mengkafirkan sesama umat Islam. Bekas yang dipertua PAS kawasan Batu, Ibrahim Muhammad Raja dalam hantaran di Facebooknya bertarikh 25 Januari 2020 menuduh Mujahid sebagai Menteri Agama berjiwa kafir. Beliau kemudiannya memohon maaf setelah laporan polis dibuat ke atasnya. Sebenarnya kita tidak perlu apologetik sehingga menjadi sangat pemaaf kerana budaya takfiri tidak berhenti menerusi permohonan maaf. Pengikut budaya takfiri yang disesatkan bertaburan di seluruh negara, malah antara punca kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan ialah daripada amalan budaya takfiri itu sendiri. Kononnya ketika Pakatan Harapan memerintah, Islam terancam. Justru rampasan kuasa itu wajar demi menyelamatkan negara, agama dan bangsa. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam ucapan terima kasihnya kepada PDRM di atas tindakan tegas dalam menggagalkan percubaan penyerang pemimpin Pakatan Harapan itu berkata, pada masa yang sama kami kesal di atas sikap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu yang gagal memaklumkan perkara ini kepada pemimpin Pakatan Harapan serta rakyat Malaysia amnya. Kegagalan tersebut menimbulkan persoalan motif sebenar perkara ini disembunyikan daripada pengetahuan pemimpin berkenaan dan kerajaan Pakatan Harapan. Sementara itu, mengulas mengenai penangkapan individu yang mahu menyerang pemimpin Pakatan Harapan itu, Mujahid berkata, berita yang didedahkan sangat mengejutkan. Saya tidak sangka cita-cita Islam rahmatan lil alamin menjadi ancaman kepada pengganas. Semoga kita semua dilindungi Allah Ta'ala. Berbalik kepada isu budaya takfiri, siapakah propagator idea yang menyesatkan itu? Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam tulisannya bertarikh 2 Julai 2017 berkata bahawa hanya mereka yang terus buta Al-Quran meninggalkan PAS kerana terpengaruh dengan politik yang melayar bahtera mengikut angin dan gelombang isu semasa dan wawasan yang tidak sampai ke hari akhirat. Hanya berlakon politik seperti lakonan filem yang tamat ceritanya apabila hero sudah mati atau tidak berfungsi lagi. Sebaliknya, kata Hadi, PAS tidak berpisah dengan sunnah Rasulullah SAW yang melaksanakan petunjuk Al-Quran itu bukan sahaja cara ibadatnya, bahkan dalam urusan perjuangan untuk menegakkan negara. Hadi mendakwa PAS mewarisi ilmu para khalifah yang adil dan para ulama yang setia bersama Islam. Setiap penganut Islam wajib mengerti bahawa buta Al-Quran itu lebih besar akibatnya daripada buta huruf dan perlu menyedari orang yang boleh membaca, menulis, berpendidikan tinggi dan mendapat ijazah berjela-jela dan gelaran ilmiah tetapi buta Al-Quran, amalannya tanpa cahaya hidayah yang tidak membawa kepada wawasan kita. Ahli PAS yang setia tidak boleh bersama mereka yang lemas tanpa petunjuk Al-Quran dan memeluk apa sahaja untuk menyelamatkan diri daripada batu yang lebih menenggelamkannya atau meraba kepala tahi yang di bawah arus sungai yang menghanyutkannya, katanya. Itulah bahasa berbelit-belit Presiden PAS yang secara halus mentakfiri mereka yang tidak seiring dengan ideologi parti itu. Justru lahirlah gerombolan ekstremis yang berpendirian bahawa mereka yang tidak bersama PAS bukan pengikut ajaran Islam. Susulan pendedahan PDRM itu, selain Muhyiddin Yassin, rakan sekongkol beliau Hadi Awang juga harus menjawab persoalan yang lebih mendalam. Adakah kematian hero itu dihalalkan oleh PAS dalam senario politik yang para pelakonnya turut disertai pemimpin amanah seperti Mujahid yang meninggalkan parti itu?